sebagai mengenang jasa dan pengorbanan anggota-anggota terbabit, saya bagi pihak kerajaan menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong atas perkenan Baginda untuk menganugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB kepada kedua-dua anggota terlibat. Tambahan daripada itu, Kementerian Dalam Negeri juga memperakukan supaya Mendiang Korporal Baharudin bin Ramli untuk dinaikkan pangkat kepada Sarjan secara posthumous dan anggota PGN yang cedera Korporal Norehan anak lelaki Tari juga dinaikkan pangkat kepada Sarjan secara medan. Sekian, terima kasih. Seorang anggota pasukan gerakan UMNO PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand maut akibat ditembak awal pagi 24 November 2020. Kejadian pada 3.10 pagi itu mengakibatkan Korporal Baharudin Ramli 54 tahun maut selepas terkena 2 das tembakan pada dada dan perut, manakala seorang lagi anggota PGA, Korporal Norihan Tari 39 tahun parah terkena tembakan pada kanan perut. Dalam serangan itu, 2 anggota PGA bersenjata pistol sempat melepaskan lebih 10 das tembakan ke arah penyeludup, menyebabkan 3 daripada mereka cedera. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah HTF di Kangar dan mangsa yang cedera sedang dirawat di hospital yang sama dengan keadaannya dilaporkan kritikal. Komander PGA Brigade Utara Senior Assistant Commissioner Abdul Ghani Muhammad G yang dihubungi mengesahkan kejadian dan dimaklumkan akan memberi maklumat lanjut selepas siasatan. Sedikit penyeludupan dipercayai menjadi dalang serangan ke atas 2 anggota pasukan gerakan UMNO PGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand. Sumber memaklumkan tindakan pihak berkuasa Malaysia mengetatkan kawalan sempadan terutama di Perlis dan Kedah menyebabkan kegiatan penyeludupan menjadi sukar dilakukan. Mengimbau kembali bagaimana kisah ini bermula. Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad berkata, sebelum kejadian, 2 anggota PGA terbabit sedang melakukan rondaan pada jarak kira-kira 600 meter dari tembok sempadan sebelum bertembung kumpulan penyeludup. 2 anggota terbabit kemudian bertindak melakukan serbuan di lorong tikus, lokasi kumpulan penyeludup berkumpul, menyebabkan berlaku kejadian berbalas tembakan. Dalam serbuan itu, Korporal Baharudin bertindak berani apabila berjaya mencederakan penyeludup. Namun, malangnya dia sendiri terkena tembakan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korporal Norihan yang turut cedera bagaimanapun sempat keluar dan berusaha mendapatkan bantuan anggota PGA lain di pos 9 sebelum mereka bertindak memburu penyeludup. Anggota PGA bersama pasukan Komando 69 kemudian berjaya mengesan 2 penyeludup bersembunyi di kawasan hutan berdekatan dan merampas kira-kira 500 kg ketum dan sejumlah ubat batuk. Pihak polis Thailand yang dimaklumkan mengenai kejadian turut membantu menangkap 3 penyeludup yang sedang mendapat rawatan di Hospital Hat Nyai dan seorang lagi rakan yang membawa mereka. Ketika ini, usaha memburu 7 lagi penyeludup sedang dilakukan Pasukan Keselamatan Malaysia bersama pihak berkuasa Thailand. Difahamkan keadaan Korporal Nurihan masih kritikal selepas dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar dan sudah dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang bagi rawatan lanjut. Selain itu, Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hassan berkata, Mendiang Korporal Baharudin Ramli akan dibawa untuk disemadikan di kampungnya di Bahau Negeri Sembilan sejurus selesai urusan. Menurutnya, proses bedah siasat bermula 2.10 petang pada 24 November dan sehingga 3.45 petang masih belum selesai di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah. Proses penghantaran mendiang akan dilakukan dari sempadan ke sempadan dan pihak polis akan mengiringinya sehingga sempadan Pulau Pinang sebelum diserahkan kepada pihak Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang untuk ke destinasi seterusnya. Rilauko berkata dia dimaklumkan mengenai insiden menimpa suaminya itu pada pukul 4.30 pagi oleh seorang rakan yang datang ke rumahnya di Kompleks Perumahan Batalion Ketiga Pasukan Gerakan UMNO PGA Bidor. Sementara itu, mendiang yang berasal dari Bahau Negeri Sembilan meninggalkan seorang balu dan 3 anak berusia antara 18 dan 32 tahun.
Menurut relau, mendiang suaminya yang bertugas dengan Batalion 3, Brigade Utara PGA terbabit dalam penugasan kawalan keselamatan Op Benteng di sempadan sejak 1 November lalu dan dijadualkan berakhir hujung bulan ini. Beliau berkata mendiang suaminya yang mula berkhidmat sebagai anggota polis ketika usia 19 tahun merancang untuk bersara 4 tahun lagi dan berhasrat balik ke Bahau untuk bersama keluarga. Bercerita mengenai peribadi suaminya yang berasal dari suku kaum Semelai, Rilau berkata mendiang seorang yang suka bercucuk tanam dan tegas terhadap anak serta keluarga. Beliau tidak nampak sebarang perubahan ketara kepada mendiang suaminya sebelum keluar untuk tugasan kali ini. Sebaliknya, beliau berasakan sentiasa tidak sedap hati, malah sukar untuk tidur malam. Kerandanya dibawa dengan penuh adat kepolisan sejurus proses bedah siasat selesai pada 6.20 petang. Terdahulu, mayat mendiang telah dibawa ke kamp Batalion 3 PGA Bidur untuk diberi penghormatan terakhir sebelum dibawa pulang ke kampung halamannya. Mendiang kemudian dipakaikan dengan pakaian seragam PGA sebelum dimasukkan ke dalam keranda. Keranda mendiang kemudian diiringi anggota dari Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah dengan penuh istiadat polis dan perwira negara. Cuaca mendung mengiringi upacara pengebumiannya. Mendiang selamat dikebumikan di tanah perkuburan kampung orang asli Sungai Sampur pada 12.20 tengah hari. Turut hadir Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Muhammad Mat Yusof dan Timbalan Pengarah KDNKA PGA Datuk Kaswadih Ali. Untuk pengetahuan anda, kes tembakan ini bukanlah pertama kali berlaku untuk tahun 2020. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, kejadian tembakan berlaku di kawasan berkenaan pada 12 dan 15 November lalu serta terbaru adalah kes ini. Pada 12 November lalu berlaku insiden tembakan membabitkan anggota bertugas di lokasi berkenaan namun tiada kecederaan dilaporkan serta satu lagi insiden tembak di lokasi sama 3 hari kemudian. Insiden ini sekaligus membuktikan bahawa penyeludup semakin agresif dan marah anggota yang bertugas. Dalam masa yang sama, seramai 18 lelaki iaitu 3 warga Thailand dan 15 rakyat tempatan direman antara 4 hingga 7 hari bermula 26 November 2020 selepas disyaki terbabit dalam kejadian serangan ini. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Kangar Monica Joseph Gaisah selepas mendapat permohonan polis bagi menyiasat semua suspek berusia antara 19 hingga 37 tahun berkenaan. Difahamkan warga tempatan ditahan itu menjadi antara ahli sindiket penyeludupan dadah dan ketum yang aktif di sempadan Malaysia Thailand. Polis juga mengenal pasti 2 kumpulan penyeludup yang terbabit dalam serangan ini. 2 kumpulan terbabit dikesan aktif melakukan kegiatan penyeludupan dadah dan ketum di sekitar sempadan selain mereka dilaporkan turut memiliki senjata api. Polis sedang memburu dalang utama sindiket iaitu lelaki tempatan berusia lingkungan 50 tahun dipercayai sedang bersembunyi. Pihak polis juga tidak menolak kemungkinan lebih ramai ahli rangkaian sindiket akan ditahan. Selain usaha juga sedang dilakukan bagi memburu 8 lagi penyeludup yang terbabit dalam serangan ini. Polis melancarkan operasi khas bagi memburu rangkaian sindiket penyeludupan dan berjaya menahan 3 lagi suspek warga tempatan berusia 22 tahun, 26 dan 45 tahun secara berperingkat di sekitar negeri. Difahamkan suspek berusia 45 tahun terbabit adalah ketua sindiket yang aktif dalam kegiatan penyeludupan ketum dan dadah termasuk mempunyai kaitan dengan kumpulan di negara jiran. Suspek utama tersebut telah menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar pada 10 malam. Suspek utama bersama 2 lelaki tempatan dan seorang suspek warga Thailand direman selama 7 hari bermula 27 November hingga 2 Disember. Semua suspek disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan Kerana Membunuh dan Seksyen 307 Kanun Kesesaan Kerana Cubaan Membunuh. Sementara itu, mendiang Korporal Baharudin Ramli dan Korporal Norihan Tari dinaikkan pangkat serta-merta ke pangkat sarjan. Ketua Polis Negara berkata kenaikan pangkat itu berikutan keberanian luar biasa ditunjukkan 2 anggota dari pasukan gerakan ARM PGA itu. Katanya kenaikan pangkat itu akan memberi kelebihan kepada ahli keluarga mendiang yang ditinggalkan. PDRM juga mencadangkan kepada kerajaan supaya mendiang dan Norihan diberi bentuk penghargaan tertinggi seperti pingat gagah berani PGB.
Cadangan pemberian pingat itu juga sudah dimaklumkan dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada 25 November 2020. Abdul Hamid berkata PDRM juga sudah menyampaikan beberapa bentuk sumbangan antara insurans berkelompok, koperasi PDRM, tabung amanah perwira, tabung kebajikan Bukit Aman dan sumbangan daripada PGA. Walaupun berdepan ancaman yang tidak mampu dihidu, warga pasukan gerakan ARM PGA tidak sesekali gentar atau gerun. Sebaliknya terus bersemangat untuk menggempur anasir penyeludupan di sempadan negara. Kami rakyat Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga pasukan gerakan ARM dan pasukan keselamatan yang sanggup mempertaruhkan nyawa demi menjaga keselamatan negara. Salam takziah kepada keluarga Sarjan Baharudin Ramli. Sekian, terima kasih.